Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan bincangkan soalan penyata kewangan milikan tunggal. Okay, kita baca soalan. Musliha Enterprise beroperasi di Taman Anggerek, Johor. Berikut adalah baki-baki akaun yang diperoleh daripada buku-buku perniagaannya pada 30 September 2017. Okay, dekat sini kita ada baki-baki imbangan duga dan juga maklumat tambahan. Okay, dan anda dikehendaki menyediakan akaun peragangan dan untung rugi serta penyata kedudukan kewangan pada 30 September 2017. Okey, so dekat sini imbangan duga dia. Okey, kita terus pergi ke maklumat tambahan. Yang pertama, okey, inventory pada 30 September 2017 bernilai RM21305 pada harga kos dan RM20505 pada harga pasaran. Okey, ini adalah inventory akhir. Okey, ini adalah inventory akhir. Okey, inventory akhir ni kita nak ambil angka yang mana? Angka yang paling rendah ataupun angka yang tinggi? Okey, nampaknya dekat sini 21,000, sini 20,000. Kita nak ambil angka yang mana? Angka yang banyak ataupun angka yang rendah? Kita akan ambil angka yang rendah, iaitu RM20505. Okey, RM20505 ni kita akan masuk di mana? Kita akan masukkan di Apur, juga di PKK. PKK ni di bahagian aset semasa lah. Okey. Kemudian, maklumat tambahan yang kedua. Susut nilai kenderaan ditetapkan pada kadar 10% setahun dengan kaedah baki berkurangan dan perabot pada kadar 15% dengan kaedah garis lurus. Okay, kat sini ada dua susut nilai. Kita kira dulu yang pertama untuk kenderaan. So, kita kira dekat bawah ni. Okey, dia kata untuk kenderaan adalah dia menggunakan kaedah baki berkurangan. Okey, so bila menggunakan kaedah baki berkurangan, kita kena tahu dua benda, iaitu harga kos kenderaan dan juga dia punya susut nilai terkumpul. Okey, kita cari dekat imbangan duga dekat atas. Kenderaan kos, okey, yang ini serta susut nilai terkumpul kenderaan. Yang ini 12,000. Ni 120,000 dan juga 12,000. Di sini. Okey. So kita ambil angka ni 120,000 dan juga 12,000 ni. Okey, 120,000 tolak 12,000 darab. Okey, berapa persen? 10%. Okey, 10%. Okey, kita darabkan dengan 10/100. Okey, tempohnya, okey, dia tak ada bagi tempoh, so kita anggapkan dia setahun. Okey, dah dia setahun lah. Okay, so kita kirakan. Okey, kita akan kalkulator 120,000 tolak 12,000. Dan kita akan dapat kat sini 108,000 darab 10/100. Okey, kita darabkan dengan 10% pula. Kita akan dapat 10,800. Okey, yang ini kita akan masuk di mana? Kita akan masukkan di belanja. Okey. Kemudian dia punya SNT dia tu. Okey, SNT ni adalah susut nilai kenderaan susut nilai terkumpul kenderaan. Okey. Macam mana nak cari? Okay, kita ambil SNT yang lama tambah SN yang baru. Okay, SNT yang lama dia adalah kat sini 12,000. Okay, so kat sini 12,000. Ini adalah SNT yang lama tambahkan dengan SN yang baru. Okay, cikgu ulang. 12,000 ni adalah SNT ataupun susut nilai terkumpul yang lama tambahkan dengan susut nilai yang baru. Yang baru dia adalah 10,800. Okey, kita jumlahkan. 12,000 tambah 10,800. So, kita dapat 22,800.
Ini kita akan masuk di mana? Kita akan masukkan dia di bahagian komponen aset bukan semasa. Okey? Selesai. Kita highlightkan bagi nampak. Okey. Okey. Seterusnya untuk perabot pula. Okey, kita kira untuk yang perabot. Susut nilai perabot sama dengan, okey, dia menggunakan kaedah garis lurus. Okey, kalau garis lurus dia berbeza dengan kaedah baki berkurangan. Okey, kita terus saja darabkan dia punya peratus dengan harga kos dia. Okey, kos perabot berapa? Okey, nampak ni. 20,000. Ini perabot 20,000. So kita ambil angka 20,000 tu. 20,000 darab dengan 15%. So 15 per 100. Jadi kita tekan kalkulator. 20,000 darab 15 per 100. Jadi kita akan dapat 3,000. Kita akan masuk di mana? Masuk di belanja. Okey, kita highlightkan. Okay, kalau dia punya susut nilai terkumpul pula, SNT perabot. Sama macam juga tadi. Ada tak SNT perabot yang lama? Okay, ada 3,400 yang ini. Okay, so kita ambil angka 3,400 tu. 3,400 ini adalah SNT yang lama dekat imbangan juga. Tambahkan dengan susut nilai yang baru kita kira tadi, 3,000. So kita tambahkan, kita akan dapat 6,400. Kita akan masuk di mana? Masukkan sama juga di komponen aset bukan semasa. Okey, selesai. Okey, sini. Okay, kita pergi ke 3 Roman. Perniagaan mewujudkan peruntukan hutang ragu sebanyak 5% atas akaun belum terima. Okay, kita kirakan dahulu dia punya peruntukan hutang ragu dia. Peruntukan hutang ragu. Okay, kita tengok dia punya angka EBT dekat atas berapa. Ini ni EBT 4180. 4180 darabkan dengan peratus dia iaitu 5/100. So kita tekan kalkulator. 4180 darab 5/100. So kita dapat 209. Okay, 209. Okay, ini adalah PHR yang baru. Dan ini kita akan letakkan di komponen aset semasa. Okay, yang ABT tolak PHR yang kat situ lah. Okay. Kemudian, kita bandingkan pula dengan PHR yang lama, ada tak kat sini? Keimbangan duga. Okay, tiada. Betul tak? Okay, bila tiada, bermaksud itu adalah PHR kita baru wujud. Okay. So, kat sini, mewujudkan PHR. Okay, PHR ni adalah peruntukan hutang ragu lah. Okay, so bila dia baru wujud, samalah dengan angka yang di atas tadi tu, iaitu 209. Okay, dan kita akan letakkan juga, di komponen belanja. Okay, selesai. Okay, kemudian kita pergi ke 4 Roman. Okay, kadar bayaran RM300 masih belum dibayar. Okay, ini adalah kadar bayaran belum bayar.
So, kadar bayaran belum bayar ni apa yang kita kena buat? Kita kena tambahkan ke ataupun kita kena tolakkan? Okay. So, kita ni nak mencari kadar bayaran yang sepatutnya kita kena bayar. Okay. Kadar bayaran dekat atas ni, yang ini, ya, kadar bayaran yang ini 915 ini 915 ni 915 apa? Angka apa? Okay, ini adalah angka yang kita telah bayar. Okay. Ini kita telah bayar. Okey, bukan untuk kadar bayaran saja, untuk semua belanja okey yang ada dekat imbangan duit ini adalah angka yang kita telah bayar. Okey, sama juga untuk macam komponen ataupun butiran-butiran hasil. Okey, butiran-butiran hasil yang kita ada dekat imbangan duit ni adalah hasil yang kita telah terima. Okey, so kita nak mencari kadar bayaran sepatutnya kita kena bayar. Okey. So, kat sini dia kata kadar bayaran masih belum dia bayar. Okey. So, maksudnya kat sini dia baru bayar 915. Lagi 300 dia tak bayar. So, kita nak mencari yang sepatutnya, kita kena tambahkan yang belum bayar lagi. Okey, so cikgu letak dekat sini je. Cikgu kira kat sini je. Dia punya jalan kerja. Okey, kita kena tambahkan tambah 300. Okey. Ini akan masuk belanja. Masuk belanja. Okey. Kemudian kadar bayaran yang belum bayar ni, okey, kita kena rekodkan juga. Okey. Kadar bayaran belum bayar. Okay, kita akan masukkan di mana? Ini adalah belanja belum bayar. Kita akan masukkan di liability semasa. Okey. Selesai. Gaji prabayar pula. Okey, gaji prabayar bermaksud adalah gaji yang kita terlebih bayar. Okey. Gaji yang dekat atas ni adalah 3,400 yang dekat imbangan duga. Okey, yang ini. So, dia dah bayar gaji 3,400. Tapi daripada 3,400 ni, dia dah terlebih bayar sebanyak 400. Okey. So, apa yang kita kena buat kalau dia terlebih bayar? Kita nak kira yang sepatutnya. Kita kena tolakkan. Okey, tolakkan dengan 400. Okey. Cikgu tulis terbalik tapi nanti tekan calculator 3,400 tolak 400 lah. Jangan 400 tolak 3,400. Nanti dapat negatif pula. Okey. So, 3,400 tolak 400. Kita akan dapat 3,000 nanti. Dan ini kita akan letakkan di belanja. Okey, sama juga macam atas atas ni tak apa sebab dia tambah. Yang tolak ni okey. Kemudian gaji prabayar 400 ni kita nak masuk mana? Belanja terlebih bayar. Kalau yang macam atas ni yang macam 4 Roman tu kadar bayaran belum bayar, belanja belum bayar. So kita masuk liability semasa. Kalau belanja prabayar, belanja terlebih bayar, kita akan masuk di mana? Akan masuk di aset semasa. Okey. Selesai. Kita pergi maklumat tambahan yang terakhir. Barang niaga RM100 telah diambil untuk tujuan promosi. Masih belum direkodkan. Okey. So kita cari keyword dia. Keyword dia yang pertama adalah barang niaga. Okey. Sebab dia ambil barang niaga. Dia ambil barang niaga untuk apa? Untuk promosi. Okey. Barang niaga ni apa? Kita akan namakan dia ataupun dia butiran belian. Bukan inventory. Okey, tolong Dia bukan inventory. Awak kalau nak faham barang niaga tu inventory, dia ada dekat persamaan perakaunan. Okey, tapi kalau untuk tajuk-tajuk yang lain, terutamanya macam tajuk milikan tunggal ni, barang niaga ni adalah belian. Okey. Kemudian untuk tujuan promosi lah. Okey. Kemudian bila dia belian ni diambil, apa yang akan jadi? Belian ni akan berkurang. Okey. Kemudian untuk tujuan promosi kita akan bertambah. Okey, sebanyak berapa? 100. Okey, kita tolakkan. Belian tolak 100. Okey, ini dia. Kita tolakkan dengan 100. Okey, sama juga macam ni tadi. 24426 tolak 100. Bukan 100 tolak 2426 Sebab cikgu nak tolak kat sini. Okey, cikgu letak kat tepi ni. Sama dengan, okey, kita akan letakkan belian ni tempat biasalah. Takkan tak tahu kan? Dekat kos bawah komponen kos jualan. Okey. Kemudian lagi satu, promosi. Apa kita nak buat tadi? Tambah. Okey. Promosi tambahkan dengan 100. Okey, promosi ni belanja. Selesai. Okey. Okey, kita buat dia punya penyatu pula. Kita sediakan dulu akaun perdagangan. Okay, apa rumus akaun perdagangan? Jualan bersih tolakkan dengan kos jualan. Okey, kita cari dulu jualan bersih dia.
Okey, so jualan bersih, jualan, tolak pulangan jualan. Kita akan dapat jualan bersih. Okey, so berapa kita punya jualan? Kita tengok dekat sebelah. Okey, ni kita punya butiran dia 35,400 jualan. Okey, so kita masukkan 35,400 tolakkan dengan pulangan jualan. Mana pulangan dia? Okey, ni nampak pulangan. Okey, kita ada 604 dengan 300. Macam mana kita nak tentukan pulangan jualan dengan pulangan belian? Okey, dia mesti silang. Sini jualan, pulangan dia mesti ke tepi ni. Okey, so ini adalah pulangan jualan, ini adalah pulangan belian. So kita masukkan. Pulangan jualan dia adalah 604. So kita tolakkan 35,400 tolak 604. So kita dapat dekat sini 34,796. Okey, kita dapat jualan bersih. Okey, kita tolakkan dengan kos jualan. Tolak kos jualan. Okey, apa butiran-butiran bawah kos jualan? Okey, yang pertama kita ada inventory awal. Okey, berapa inventory awal kita? Okey, tengok dekat sebelah. Kita cari inventory pada 1 Oktober 2016. Okey, ini dia 9708. 9708. Okey, yang apa yang kita nak masukkan dulu kita potong. Okey, kemudian kita ada belian. Tolak pulangan belian. Tadi ada pulangan belian kan? Kalau tak ada pulangan belian tu tak payah masukkan. Kita terus tambah adoi ke ataupun tolak inventory akhir. Depends pada kita punya apa yang ada lah. Okay, so kita ada pulangan belian kita buat. Okay, so kat sini belian dia. Okay, belian tadi ada jalan kerja kan, ada pelarasan kan. So kita tolakkan kat sini. Kita buat 24, 426 tolak 100. Okay, kita tolakkan. So kita akan dapat 24326. Kita letak di lajur pertama 24326 tolakkan dengan pulangan belian. Ni dah masuk Masukkan pulangan belian 300. Tolak 300. Okey, kita dapat 24026. Kita akan dapat belian bersih. Okey, sebelum awak nak masukkan angka belian bersih tu di lajur pertama ataupun lajur kedua, tengok dulu ada tak butiran adoi. Apa butiran adoi tu? Butiran angkutan masuk, duty import ataupun duty atas belian, upah atas belian dan juga insurans atas belian. Okey, itu adalah butiran-butiran kos belian. Okey, ada ke tidak dalam penyata ni? Dalam imbangan 2 ni? Tak ada. Okey, bila tiada, kita terus letak angka belian bersih tu di lajur kedua. So, kita letak kat sini 24026. Okay, so itu butiran apa? Kos barang untuk dijual. Belian bersih. Belian bersih. Okay, kita tambahkan pula dengan inventory awal dia tadi. 24026 tambah 9708. So, kita dapat 3374. So, ini apa? Ini baru kos barang untuk dijual. Kos barang untuk dijual. Okey, macam ni Okey. Kemudian nak buat apa? Tolakkan pula dengan inventory akhir. Tolak inventory akhir. Okey, berapa inventory akhir kita? Di sini, iaitu 20505. Tolak 20505. So, kita tolakkan 33734. Tolak 20505. Kita akan dapat 13229. 13229.
Okey, 13,229 ni apa? Okey, inilah butiran kos jualan. Okey, tolong perkataan. Okey, perkataan kos jualan ni wajib tulis sebab dia ada markah. Okey, depends pada skema lah. Okey, tapi selalunya memang ada markah untuk butiran kos jualan, untung kasar, untung bersih, modal kerja. Okey, itu semua butiran ataupun perkataan yang kita wajib tulis. Okey. Kemudian, okey, nak buat apa dengan 13329 ni? Kita tolakkan dia. Okey, 34,796. Tolakkan dengan 13229. Kita akan dapat 21,567. So, ini apa? Inilah untung kasar kita. Untung kasar. Dah siap untuk akaun perdagangan. Okey, kita sambung pula untuk akaun untung rugi. Okey, akaun untung rugi rumusnya apa? Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Dan kita akan dapat untung bersih. Sekiranya dapat negatif, barulah kita letak rugi bersih. So, kita letak kat sini tambah hasil. Okey, kita cari butiran-butiran hasil di imbangan duga. Okey, tipsnya awak tengok di mana? Tengok di sebelah kredit. Imbangan duga di sebelah kredit. So, kita tengok sebelah kredit. Okay, yang pertama yang kita belum potong ni 374. Apa ni? Commission. Okey, so kita masukkanlah commission tu adalah hasil. Commission berapa? 374. 374. Okey, ada lagi tak? Butiran dipotong Okay, ABB bukan 12,000. SNT bukan 3,400. SNT bukan 2,000. Pinjaman bank bukan 630. Bank bukan 133. Modal bukan. Okay, so itu sahaja untuk butiran commission. Tapi tengok jugalah dekat kita punya belarasan. Okay, tapi ingat kan memang tak ada hasil. So kita terus tambahkan 21,567 tambah 374. So, kita dapat 21,941. Okey. Kemudian, kita tolakkan pula dengan belanja. Tolak belanja. Tolak belanja. Okey, belanja ni pula nak tengok kat mana? Tengok di imbangan duga sebelah debit. Okey. Okey, so kita tengok satu-satu. 120,000 kenderaan bukan. 20,000 perabot bukan. 5,900 sewa ya. So kita masukkan dekat sini sewa 5,900. Letak di kolom letak di laju kedua. Okey. So berapa tadi? 5,900. Okey, potong. Kemudian 4180 ABT bukan. Kemudian ni kita ada pelarasan 300 tambah 100 tambah. Okey, itu kadar bayaran dengan promosi itu adalah belanja. So, kita masukkan. Okey, kita ada pelarasan kan? Okey, tulis 915 tambah 300. Kemudian 522 tambah 100. Okey, kita kira. 915 tambah 300. So, kita dapat kat sini 1215. Kemudian 522 tambah 100, 622. Okey, ni dah masuk, ni dah masuk. Okey, kita tengok bawah pula 345 tunai bukan. Okey, ni ada perasan. Gaji. Okey, masuk. Gaji. Okey, dia punya kiraan 3,400 tolak 400. Kita akan dapat 3,000. Ni dah masuk. Okey, so kat imbangan duga selesai. Okey, kita tengok dekat dia punya maklumat tambahan. Ada tak butiran-butiran belanja? Okey, kita ada 3 iaitu untuk susut nilai kenderaan, susut nilai perabot dan juga PHR. So, kita masukkan kat sini. Susut nilai kenderaan, susut nilai perabot
Dan juga peruntukan hutang ragu ataupun tulis hutang ragu je pun boleh. Okey, susut nilai kenderaan. Okey, apa jalan kira dia? Okey, cikgu terus ambil 108,000 darab 10%. Kemudian untuk susut nilai perabot 3,000 darab 15%. Dan untuk PHR 4180 darab 5%. Okey, kita masukkan angka yang kita telah kira tadi. 10,800, 3,000 dan juga 209. Okey. Okey, ada lagi tak? Untuk butiran belanja ni dah masuk, ni dah masuk, ni dah masuk. Dah tak ada. Okey, dah tak ada. Kita jumlahkan butiran belanja kita. 5,900 tambah 1,215 tambah 622 tambah 3,000 tambah 1, banyaknya 10,800. Betul lah. 1,800 tambah 3,000 tambah 209. So, kita dapat 24,746. Okey. Kemudian ini adalah jumlah belanja. Tu. Okey, nak mencari untung bersih ataupun baki bawah ni, okey, tolakkanlah. Jumlah hasil tadi 21,941 tolakkan dengan 24,746. So, tolakkan kita akan dapat negatif kan? So, negatif 2805. Habis. So, sekiranya dapat negatif macam ni. So, ini adalah rugi bersih. Okey, rugi bersih. Okey, jangan salah tulis butiran pasangan dia. Okey, dah selesai untuk kita punya apur. Okey, kita pergi ke PKK. Okey, PKK komponen atas kali siapa? Aset bukan semasa. So, masukkan aset bukan semasa. Okey, kita ada dua je tadi kan, iaitu kenderaan dan juga perabot. So, kita letak kat sini. Kenderaan, perabot. Okey, berapa kos dia? Kenderaan dia 120,000 dan juga 20,000. So, potong. Dan juga dia punya SNT dia berapa? Kat bawah ni kita dah kira dah. Iaitu untuk kenderaan 22,800. Kemudian untuk perabot punya 6,400. Okey, tolakkan. 120,000 tolak 22,800. So, kita dapat kat sini 97,200. Kemudian untuk dia punya perabot pula 20,000 tolak 6,400. So, kita dapat kat sini 13,600. Jumlahkan kita punya butiran aset bukan semasa. So, kita dapat 110,800. Okey. Kita pergi ke aset semasa pula, komponen aset semasa. Aset semasa. Okey, atas sekali kita ada inventory akhir. Akhir. Okey, inventory akhir kita dekat atas ni tadi. Lepas ni kita dah labelkan PKK aset semasa. Letak di lajur kedua 20505. Okey. Kemudian apa lagi yang kita nak masukkan? Okey, kita tengok di sebelah debit. Okey, 4180. Okey, sebelah debit Okey, ABT. Ya, betul. Masukkan ABT. Belum terima 4180. Okey, ABT ni dia ada
pelarasan dengan PHR. So kita letak di lajur sebelah dia. Lajur pertama 4180. Okey. Tolakkan dengan peruntukan hutang ragu dia. Tolak peruntukan hutang ragu. Berapa? Kat sini tengok kat bawah. 209. Masa dapat naik aset semasa. Okey. 209. So tolakkan 4180. Tolak 209. So kita dapat 3971. Tutup. Okey. Apa lagi? Okey, ni dah masuk 4180. Okey, apa lagi? Okey, tunai. Okey, tunai 345. Tunai 345. Okey, dekat pelarasan ada tak? Okey, ada. Nampak ni. Gaji prabayar. Sebanyak 400. Okey, tengok yang di sebelah debit saja imbangan duga. So 345 tak ada. Okey, bank ni bukan nampak tu. Bank duduk dekat sebelah mana ni? Angka dia duduk dekat sebelah kredit. So ini apa? Bank ni adalah overdraft. Bank ni overdraft. So bila overdraft, dia akan duduk di liability semasa, bukan aset semasa ya. Okey, so dah tak ada apa-apa. Kita jumlahkan. 20505 tambah 3971 tambah 345 tambah 400. So letak kat bawah ni 25221. Allah, cikgu salah kolom. Okey, pindah ke kolom sebelah sini. Okey. Okey, letak kat kolom bawah ni macam ni. Cikgu salah kolom tadi. Cikgu salah laju. Okey, kemudian kita masukkan pula liability semasa. Tolak liability semasa. Okey, tengok di lajur tengok di sebelah kredit imbangan duga. Okey, kita ada 2800. Tak ada ABB. Bayar 2800. Okey, macam ni. Kemudian ni dah tak ada, potong. Kemudian 2000 pinjaman. Okey, pinjaman ni kita akan letak di liability bukan semasa. Dan kita ada bank overdraft 630. Potong. Kemudian ada tak dekat kita punya pelarasan. Okey, ada iaitu kadar bayaran belum bayar. Kadar bayaran belum bayar. Sebanyak 300. Okey, dah tak ada kan? Tak ada. Okey, jumlahkan. 2800 tambah 630. Tambahkan dengan 300. 3730. 3730 tolakkan 25221 tolak 3730, kita akan dapat 21491. Okey, itu apa 21491? Modal kerja. Okey, nak buat apa dengan modal kerja? Kita tambahkan dengan yang atas tu. Okey, tambah 110,800. So kita dapat 132,291. Siap. Okey, ini adalah imbangan yang pertama. Kita cari pula imbangan yang kedua. Equity pemilik. Okey, kita ada modal awal atas dia. Modal awal kita berapa kat sini? Mana modal dia? Okey ni 133096. 133096.
096. Okey, kemudian kat sebelah ni tadi kita dapat rugi bersih kan. So sekiranya dapat rugi bersih, kita kena tolakkan rugi bersih. Okey, berapa? 2805. 2805. Tolakkan. So berapa? 133096 tolak 2805. So kita dapat kat sini Allah 130291. Okey. Kemudian dah tak ada apa-apa. Okey, kita masukkan pula dengan kita punya liability bukan semasa. Okey, kita ada pinjaman bank sebanyak berapa ni? 2000. Okey, nampak ni. Kita confirmkan ada tak pembutuhan-pembutuhan nanti tinggal nampak kita semua dah potong kan. Ni pun dah masuk. Okey, so kita ni pun dah masuk. Okey, kita jumlahkan 130291 tambah 2000 kita akan dapat 132291. Okey, nampak? Angka imbangan yang dekat atas ni sama dengan ni. Okey, kita dah imbang. Selesai untuk soalan Musliha Enterprise. Okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.